Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan pada semua. Okey. Petang ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan ataupun menceritakan uh, topik yang bertajuk ekonomi menjamin kesepaduan kaum. So, saya akan mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Pengenalannya ialah negara kita iaitu Malaysia mempunyai jumlah penduduk yang banyak dan juga mempunyai pelbagai kaum dan juga bangsa serta budaya yang pelbagai. Sebagai contoh negeri Sarawak kan dia banyak kaum serta bangsa seperti Iban, Melayu, Kadazan dan sebagainya lah. Okey. Ini sebuah hubungan harmoni sesama penduduk ini dapat lagi dikukuhkan dapat mengukuhkan lagi kedaulatan serta pembangunan negara kita. So, keharmonian ni dia dapat mengukuhkan lagi kita punya kedaulatan dan juga pembangunan di sebuah negara tersebut. Okey. Kemudian keharmonian sebuah negara ini terhasil daripada kesepaduan antara rakyat Malaysia. Ia dikatakan merupakan suatu keistimewaan dan juga merupakan daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita, contohnya negara China, Jepun dan sebagainya. Hal ini demikian kerana keharmonian serta kerjasama antara kaum di negara kita adalah dia macam kunci ataupun senjata utama bagi negara kita untuk menghadapi berbagai ancaman serta cabaran yang akan datang. Secara umumnya perasaan prasangka dan juga perasaan ketidakpuashatian sesama kita juga adalah juga perasaan ketidakpuashatian antara kaum dan juga bangsa negara bukanlah perkara yang asing dalam kalangan penduduk. Seperti yang kita tahulah kan, perasaan prasangka dan ketidakpuashatian ini adalah wujud sekian lama dahulu. So bagi kita tak asing lah kan semua benda tu kan. Persoalannya bagaimanakah kita hendak menangani isu-isu ini berkaitan ketidakfahaman masyarakat sekarang dengan cara berhemah dari kita dan secara berkesan supaya kita dapat meluahkan perasaan hati dan berbincang dengan mereka dengan cara yang baik tanpa menjejaskan keamanan keharmonian negara kita. Kebanyakan dekat negara luar sana perbalahan kaum lebih-lebih lagi berkaitan dengan agama ni dia akan membawa peperangan yang berpanjangan yang macam tiada penghujungnya, seperti dekat kita beri contoh dekat Palestin sana. Pembangunan ekonomi perangan ini dah dapat menjejaskan pembangunan ekonomi serta politik negara tersebut. Perpaduan merupakan perkara yang amat penting bagi mengekalkan keharmonian kaum dalam negara. Dengan perpaduan, sesebuah negara dapat mencapai kemajuan dan kejayaan dengan mudah. Justru, dengan mengekalkan kestabilan ekonomi, negara juga akan dapat menjamin kesepaduan kaum. Hal ini demikian kerana ekonomi yang stabil dapat memastikan kebajikan setiap kaum terjaga. Faktor ekonomi tidak boleh diambil ringan dalam menjamin perpaduan antara kaum. Oleh yang demikian, pihak kerajaan perlulah memainkan peranan utama dalam usaha memupuk perpaduan dan integrasi di Malaysia selain menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Justru pihak kerajaan telah menjalankan usaha-usaha dan langkah-langkah dengan memperkenalkan dasar-dasar dan plan tindakan untuk melaksanakan agenda ini. Antara langkah dan usaha yang telah diambil oleh pihak kerajaan dalam memupuk perpaduan kaum di Malaysia ialah dengan memperkenalkan satu program pembangunan bersepadu yang menyeluruh, iaitu dengan melancarkan dasar ekonomi baru. Tujuan utama dasar ekonomi baru ini adalah untuk membentuk perpaduan negara
Jadi dua langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan melalui dasar ini. Yang pertama ialah untuk mengurangkan dan membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan serta memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Antara strategi membasmi kemiskinan yang dilaksanakan dalam dasar ini ialah memodernkan keadaan kehidupan rakyat yang berpendapatan rendah sama ada di bandar ataupun di luar bandar, dengan meningkatkan lagi penyediaan kemudahan-kemudahan asas seperti pendidikan, perkhidmatan, perubatan, bekalan air dan bekalan elektrik. Kerajaan juga telah membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada semua kaum tanpa terikat lagi dengan dasar ekonomi pecah dan perintah penjajah, di mana setiap kaum diberi peluang luas untuk mencuburkan diri dalam bidang-bidang lain seperti perniagaan, perkhidmatan dan perindustrian. Langkah kedua pula ialah dengan mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat di Malaysia bagi memulihkan keadaan ekonomi yang tak seimbang supaya dapat menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Salah satu strategi menyusun semula masyarakat ialah dengan menambahkan pemilikan rakyat dalam sektor produktif. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pemilikan kaum Bumiputera sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah saham dalam sektor produktif, kerana kaum Bumiputera agak ketinggalan dalam sektor produktif jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain. Jadi dengan melaksanakan dasar ekonomi baru, ia secara tidak langsung telah membawa kesan yang positif dalam memupuk perpaduan dan integrasi di Malaysia. Pelaksanaan dasar ini telah berjaya mengubah keadaan negara ke arah perpaduan dan kemajuan. Hello Madam, nama saya Nurko Abdan Syafaat. Saya di sini ingin memberikan subtopik tentang assignment kami, yaitu dari hubungan etnik. Nah, subtopik pertama saya yaitu adalah faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan kesepaduan kaum. Seperti biasa, di Malaysia kita ada mempunyai 3 kaum yang utama, yaitu Cina, India dan Melayu. Dan antara peranan ekonomi yang menyebabkan kesepaduan ekonomi yaitu dengan memajukan etika pendidikan. Pendidikan pada keseluruhannya merupakan hal yang utama dalam membangunkan generasi yang maju. Namun, disebabkan kemajuan ekonomi, negara mempunyai cara yang khusus dalam menyatupadukan kaum melalui pendidikan, yaitu pendidikan tanpa mengira kaum dengan gabungan antara sekolah antara satu sama lain, yaitu bahasa kebangsaan dengan menyatukan pelajar, yaitu menggunakan bahasa kebangsaan utama yaitu bahasa Melayu dengan menerapkan sebagai subjek yang wajib dipelajari oleh semua suku kaum dalam setiap sekolah maupun kerajaan dan swasta. Jadi, khususnya di peringkat menengah terlaksanakan pendidikan, bahkan sekolah rendah juga terlaksanakan pendidikan bahasa Melayu yang diterapkan pada setiap murid, di mana dengan melahirkan peperiksaan yang mewajibkan semua mata pelajaran sekolah agar ia akan menerapkan semangat patriotisme di antara murid-murid. Dengan kemajuan pendidikan yang menerapkan bahasa Melayu agar diwajibkan seluruh sekolah, ia akan melahirkan pelajar yang beretika, bersemangat patriotisme serta perpaduan yang tinggi antara di dalam hati pelajar. Dan oleh itu berlakulah kesepaduan kaum. Disebabkan pemerintah yang sangat menitik beratkan semangat patriotisme dengan melahirkan etika itu di dalam pendidikan. Dengan hati yang diajar, budak yang diajar tentang pendidikan di awal usia, mereka mampu meningkatkan kebiasaan terhadap situasi dengan orang lain. Oke, yang kedua itu pandangan yang diberikan oleh rakyat Malaysia terhadap
ekonomi negara. Jadi, pandangan yang diberikan oleh rakyat Malaysia ialah secara umumnya tidak berbanding dengan negara ASEAN lain, di mana rata-rata rakyat sekarang sangat menderita terhadap apa yang kerajaan lakukan, khususnya ekonomi. Walaupun ekonomi kita turun naik, namun situasinya adalah sentiasa sama, tidak akan berubah. Bahkan dengan kata lain, yang kaya jadi semakin kaya, yang miskin jadi semakin miskin. Jadi itulah faktor utama kenapa rakyat secara langsung tidak puas hati dengan ekonomi negara maupun maju atau tidak, karena situasinya di mana menteri hanya menitik beratkan kedudukan mereka berbanding tanggung jawab mereka sebagai pemimpin. Jadi dengan kata lain, gaji rakyat sentiasa sama walaupun dinaikkan, bahkan situasinya tetap sama, namun gaji para menteri yang kurang dalam melakukan tugas tetap diberikan kenaikan gaji ataupun pangkat. Jadi inilah menyebabkan ekonomi negara secara amnya tidak dipuaskan oleh rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia tidak puas dengan ekonomi negara kita. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Nurku Abdan Syafaat, BBS Student. Goodbye. Okay, now saya akan ceritakan bagi part yang terakhir, iaitu kesimpulan bagi keseluruhan topik ini. Kesimpulan yang saya dapat simpulkan daripada keseluruhan topik ini adalah perpaduan sesebuah kaum merupakan suatu elemen yang sangat penting bagi negara kita, yang seharusnya diberikan perhatian sepenuhnya lah, bagi memupuk lagi hubungan etnik antara kaum di negara kita. Lagi-lagi kita ni mempunyai berbagai kaum, bangsa, agama dan sebagainya. So bagi sesebuah negara yang mempunyai hubungan kaum yang harmoni, contohnya negara kita lah kan, ianya adalah sebuah kunci yang membawa kepada kemajuan dan juga kestabilan negara kita. Bagi negara kita untuk mencapai sebuah kemajuan itu kan, negara memerlukan rakyat yang berdedikasi, yang juga ada komited dalam melaksanakan suatu tugas yang telah diberikan dan juga tanggungjawab yang telah diamanahkan. Next is masyarakat juga seharusnya saling memahami antara satu sama lain, dan juga perlu wajib juga kan menghayati 8 nilai satu Malaysia, iaitu budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan juga integriti. Bagi saya, daripada saya, negara kita pada zaman sekarang ni berada dalam proses pembangunan yang akan menghadapi berbagai cabaran dan juga rintangan global yang akan datang. Oleh sebab itu, negara kita sangat memerlukan kesatuan daripada semua golongan masyarakat tanpa mengira bangsa, agama serta kaum di negara kita. Saya rasa itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.